Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Yes, this is Tiga Fakta. Seperti yang korang tahu, ini adalah perkongsian antara fakta-fakta yang menarik lah, yang mana korang perlu tahu, yang mana korang rasa berguna, korang boleh pakai, korang ambil sebagai rujukan ataupun panduan dalam hidup korang lah. Kalau ada information yang korang rasa tak pasti, korang boleh rujuk pada yang lebih pakar, yang lebih arif. Okay? Kalau information tu salah, saya minta maaf lah. Sebab saya pun manusia biasa, ada juga salah silap dia. Kalau information tu betul, Alhamdulillah korang dapat ilmu. Saya pun dapat pahala sebab menyampaikan ilmu. So, topik dalam Tiga Fakta kali ni masih lagi dalam pantang larang Melayu. Sebab topik ni dia agak banyak sebenarnya banding dengan topik-topik lain. Banding dengan saya pernah cerita pasal padi, pasal ular. Itu memang sikit je sebenarnya information pasal topik-topik tu. Tapi kalau nak cerita pasal pantang larang Melayu ni memang banyak. Contohnya yang macam minggu lepas saya ada cerita, and then ada sebelum minggu lepas, ada lagi yang beberapa bulan yang lepas, yang mana saya punya device buat problem. So yang ini pun masih lagi dalam pantang larang masyarakat Melayu. Yang pertamanya, which is jangan tuding jari dekat pelangi. Nanti orang kata jari akan cacat ataupun jari tu akan kudung lah. Which is jangan tunjuk pakai jari telunjuk lah, orang kata. Sebab kalau tidak, orang kata nanti jari telunjuk ni dia akan bengkok sendiri, and then dia akan kekal macam ni. Dia akan jadi cacat macam ni lah, ataupun dia akan jadi kudung lah. So tak kisahlah macam mana pun, tapi itu yang saya pernah dengar. Sebenarnya tak baik untuk kita menunting jari kat orang macam ni, sebab nampak macam biadab. Macam kita nak tunjuk dekat orang macam ni, so dia nampak biadab. Kalau kita tunjuk macam ni, barulah nampak sopan sikit kan. Actually tentang pantang larang ni sebenarnya untuk mengajar orang Melayu untuk jadi lebih beradab, kembali kepada tata susila masyarakat Melayu seperti sedia kala. Maksudnya macam dululah, supaya kita lebih jadi beradab, kita lebih jadi berbudi bahasa dengan orang lain. Berbanding dengan kalau kita nak biadab dengan orang lain, kita nak orang hormat kita, tapi kita tak hormat orang. So benda tu jadi tak adil sebenarnya. Dan saya ada teringat pesan pada guru saya, guru seni mempertahankan diri saya. Saya tak perlu bagi tahulah seni apa yang saya belajar dulu. Dia ada cakap, kalau kita hormat orang, orang akan hormat kita. Tapi kalau kita biadab dengan orang, orang pun akan biadab dengan kita. Which is macam yang saya cakap tadi, kalau kita nak orang hormat kita, kita pun kena hormat orang juga. Pantang larang yang kedua pada hari ini adalah jangan main dekat luar rumah waktu senja. Biasanya pada budak-budak lah pantang larang ni. Nanti katanya kena sorok dengan hantu. Hantu apa, korang faham-faham je lah. Takkan nak sebut dekat kamera ni kan. Takkan aku nak sebut dekat korang macam ni. Nak blip tu bukan apa, agak malas sikit. Ini pun tak cukup tidur sebenarnya, cari konten, cari apa, nak buat editing lagi, nak apa, record apa semua. So tak cukup tidur. Walaupun baru dua video ni, tapi ni pun dah tak cukup tidur. Apatah lagi kalau dah ada 3-4 video kejap lagi. Itulah, dengan nak buat konten mancing lagi. Ada lagi beberapa konten yang saya nak buat, itu pun tengah dalam perancangan lagi. But tak cukup tidur. So berbalik pada pantang larang ni, pasal jangan main dekat luar, nanti kena sorok dengan hantu waktu senja. Which is memang betul daripada segi agama Islam pun memang tak dibenarkan
main kanak-kanak lah. Ataupun kita orang dewasa pun jangan keluar rumah pada waktu senja, takut nanti yang mengikut balik tu bukannya ni. Kalau kanak-kanak confirm akan ditarik ke alam dia lah, which is alam jin. Sebab kita punya pagi waktu senja diorang, malam kita adalah siang dia, siang kita malam dia. So waktu pagi kita waktu senja dia, waktu senja kita waktu pagi dia. So pantang larang ni boleh ikut, memang boleh diikut sebab memang ada kebenaran dia daripada segi Islamik, daripada segi agama. Memang betul, jin ni memang ada je pelbagai trik dia nak kenakan orang. Kadang-kadang dengan cara dia menyorokkan anak dia tu pun boleh jadi cara dia orang nak menyesatkan manusia. Dengan cara tengok apa kalau orang tu pergi jumpa bomoh ke, ataupun ada orang yang memandai-mandai yang katanya dia boleh buat, dia tunjuklah kepandaian dia, padahal dia pun pangang juga sama. Sudahnya mulalah jin tu pun minta lah nak ayam goreng lah, sentiasa kena bagi makan dekat satu pokok ni lah, ataupun dekat satu tempat ni lah. Dia kena siapkan ayam panggang lah, pulut kuning, telur rebus setiap seminggu sekali ke sebulan sekali diorang kena bagi makan. Kalau tidak, anak dia akan kena kacau, ataupun keluarga dia kena kacau. Biasanya dia akan target anak ni lah yang akan kena kacau, sebab anak tu yang dia ambil dulu. Kisah pasal benda ni pernah diceritakan dekat dalam Malam Seram, which is adalah beberapa orang yang tunjukkan yang dia tu pandai, sedangkan dia tu tak pandai apa pun. Sudahnya yang jadi mangsa satu keluarga dia, termasuklah anak dia sekali. Sebab jin ni jangan percaya apa benda yang dia cakap. Kita boleh percaya dan kita wajib percaya yang dia tu wujud, tapi jangan sesekali percaya apa yang dia cakap. Ingat sabda Nabi, sebaik-baik jin adalah sejahat-jahat manusia. Sejahat-jahat manusia ni, apa salah satu dia? Menipu orang lah. Berapa banyak orang yang kena tipu, kena scam zaman sekarang ni. Bukan jin punya kerja tu, itu kerja orang. So pantang larang ni korang boleh ikut, korang boleh, kalau tak pasti korang boleh kaji, percaya kewujudan dia, tapi jangan percaya apa yang dia cakap. So pada siapa yang ada anak tu, tolong jangan bagi anak main dekat luar rumah, ataupun korang pun janganlah keluar daripada rumah pada waktu senja. Sebab jin ni waktu diorang bekerja waktu senja sampai ke subuh. Sebab korang pun tak tahu dekat luar tu waktu senja lagilah berapa banyak jin tu yang ada dekat luar, yang baru nak keluar daripada diorang punya sarang. Okey, pantang larang yang ketiga. Yang ini kalau korang pergi melawat saudara mara korang ataupun kawan-kawan korang yang anak dia baru lahir lah, ataupun kalau sekarang ni korang buat video call kan, and then kadang-kadang dia ada dengan anak dia, korang pun ada tengok anak dia. So pantang larang ni berkenaan dengan baby itulah, baby yang baru lahir ataupun baby yang dalam bawah setahun lah. Dikatakan jangan tegur baby tergemuk, nanti dia kurus. Serius lah. Apa benda tu? Apa kena-mengena gemuk dengan kurus weh? Jangan tegur baby tu gemuk, nanti dia jadi kurus. Weh, badan aku pun boleh kata gemuk tau. Aku nak juga orang kata aku gemuk tu, supaya aku boleh kurus. Kalau betul lah pantang larang ni boleh pakai, saya rasa dah apa-apa ramai dah yang akan guna perkataan ni, yang akan tegur orang apa gemuk. But ya, dia kata baby kan, bayi yang baru lahir ataupun bayi yang
bawah setahun lah. But ya, jangan tegur dia gemuk, nanti dia jadi kurus. Korang pandai lah fikir dengan reaction saya tadi. Korang tahu kan dekat mana tempat yang saya nak letakkan benda ni. Maybe lah daripada segi psikologi mak budak tu ataupun budak tu yang akan terasa nanti. Sebab kalau nak kata budak tu terasa, dia belum tahu apa lagi. Perasaan dia cuma lapar, tak selesa, mengantuk, dia akan meragam je lah. Maybe efek dia pada mak dia lah, mak budak tu lah. Kalau kita tegur anak dia tu gemuk, mak dia lah yang kurang bagi anak dia makan sampai dia jadi kurus. Ataupun macam tak ada kena-mengena. Seriously macam tak ada kena-mengena tu. So korang fikirlah mana yang baik, mana yang buruk. Tak payah nak ikutkan sangat. Tak payah ikut pun tak apa. Lebih baik tak payah ikut. Sebab tak ada kena-mengena. So inilah dia 3 fakta pada minggu ni, which is yang last tu pun oi, mendong aku tu. Duk fikir apa benda kena-mengena gemuk dengan kurus. Apa kena-mengena tegur orang gemuk jadi kurus. Menung tu. So cukuplah setakat ni 3 fakta. Kita jumpa lagi minggu depan. Tak boleh move on tu. Okay lah, kita jumpa lagi dalam next video. Bye.